لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah Allah jua kita ditemukan di dalam membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara berhubungan dengan soal ibadah haji. Dan pada kali ini apa yang ingin saya sampaikan ialah berkenaan dengan penghayatan ibadah haji dengan sifat sabar. Alhamdulillah, ada muslimin, para dhuyufur rahman yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan meraihkan ataupun melihat para tetamu-tetamu Allah ingin menunaikan ibadah haji, walaupun mungkin pada tahun ini kita terhalang. Walau bagaimanapun persiapan dan persediaan untuk menghadapi pelaksanaan ibadah haji perlu kita sediakan terlebih dahulu. Dan kita faham bahawasanya orang-orang yang telah menyahut lambaian haji itu adalah orang-orang yang telah ditentukan sebagai tetamu Allah, dan mereka inilah orang-orang yang betul-betul mengharap yang dikatakan memperoleh haji yang mabrur, dan yang mana dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya harapan para tetamu-tetamu Allah yang telah berkunjung ke Baitullahil Haram, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang telah menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang daripada segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahawasanya seruan haji itu telah dipanggil kepada seluruh umat manusia. Tapi hanya sebahagian orang sahaja yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini hendaklah kita laksanakan sebaik mungkin. Kita pun faham bahawasanya di dalam pelaksanaan ibadah haji memang kita akan menghadapi satu situasi dan senario yang berbeza dengan apa yang kita alami di tanah air. Mungkin kita akan menghadapi dengan kesesakan para jemaah, kemudian kita menghadapi juga dalam keadaan suasana di mana kita melihat betapa ramainya orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan satu tujuan yang sama. Tetapi di sinilah kita sebenarnya perlu memperbaiki dan bermuhasabah diri kita, agar apapun suasana yang kita alami, maka hendaklah kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kerana kunci untuk mendapat kejayaan haji yang sempurna itu juga adalah terletak pada sikap diri kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Sebab itulah kalau kita merujuk kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana satu hadis menyebutkan as-safaru qit'atun minal 'adzab. Perjalanan itu juga adalah qit'ah, secebis daripada azab ataupun secebis daripada penyiksaan. Hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ad-Durqutni dan Imam Ahmad menjelaskan supaya bahawasanya perjalanan itu sendiri adalah merupakan sebahagian daripada kita merasa masyaqqah ataupun kesukaran ataupun merasa menderita di dalam perjalanan. Sebab itulah bila mana kita mengetahui tentang hakikat perjalanan yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sewajarnya supaya memperbaiki diri. Dan janganlah kita mudah mengkritik ataupun memprotes apapun keadaan-keadaan yang kita alami pada ketika itu. Mungkin kita akan menghadapi kekurangan air, dan mungkin kita akan menghadapi kekurangan tidur, dan mungkin kita akan menghadapi kekurangan makanan.
dan juga keselesaan mungkin kita hadapi tidak sama dengan apa yang biasa kita lakukan. Maka inilah sebenarnya sebahagian daripada cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi, apatah lagi di dalam soal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting di dalam kita menghayati ibadah haji dengan menanamkan sifat sabar ini ialah iaitu ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Sebagaimana kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi, dan barang siapa yang telah diwajibkan padanya untuk menunaikan ibadah haji, maka 3 perkara yang perlu kita betul-betul menjaga supaya memperoleh haji yang mabrur, iaitu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah kamu mengatakan suatu perbuatan, satu ucapan yang berbentuk rafath. Rafath ialah perbuatan yang berunsur kepada perkara-perkara hubungan sejenis ataupun seks. Maka inilah perlu kita elakkan. Kemudian yang kedua ialah al-jidal. Jangan kita berbantah-bantah ketika sepanjang menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiganya iaitu al-fusuq. Janganlah melakukan perkara-perkara fasik ataupun perkara-perkara maksiat, sama ada besar ataupun kecil, kerana perkara-perkara inilah yang menyebabkan rosaknya haji yang kita lakukan. Kerana kita faham sesungguhnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, bila mana mereka ini melakukan wukuf di Arafah sahaja, Allah telah beri jaminan kepada mereka bahawa segala dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa mereka itu sebanyak pasir yang berada di padang sahara ataupun sebanyak buih di laut, maka Allah telah ampunkan dosa-dosa mereka. Sebab itulah ciri-ciri yang utama di dalam kita melakukan ibadah haji, iaitu tanamkanlah sifat sabar, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ganjaran pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan Allah juga akan memberi ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, iaitu di mana janji Allah ialah orang yang sabar itu pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.